الله الله يا الله 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 يا الله. Hari sekali ni kita berhenti kat sini. Betul tak? Betul? Membicarakan rukun syahadah dan menyambungnya dalam menerangkan dari mana dapatnya rukun Islam dan rukun iman itu, bagaimana pembahagian-pembahagian dia. Ni tambah sikit. Sini kita tulis sini ada 4. Supaya kita tak lost tu. Kita tak tahu apa kita cakap ni. Dia ada 4. Ini buat nombor. 2 ikut urutan. 3 dia ikut urutan. 4 ni 4. Ni ada 2 sini, pecah ni sebenarnya kalau kita buat asal daripada atas tu lah. Ni ada 2. Ini apa? Yakin pada diri Rasul. Maknanya Rasul ni diutuskan. Yakin. Sebagai seorang Rasul. Yakin. Lepas tu, ada lagi satu. Yakin pada pengkhabaran. Ini 2. Okey. Lepas tu saya nak terangkan yang ni pula. Tapi kita pindah. Sebab tak muat lah. Kita tu. Ni. Kita tukar tempat . Sebab kalau dalam kebanyakan kitab dia susun macam ni. Ini datang dari mana? Islam. Ni catatan ni kena mahir. Kita kena mahir catatan ni. Kenapa kita faham? Yang sebelah ni iman. Apa kawan dia lagi satu sini? Yang biasa kita sebut apa? Ihsan. Ni. Dan tiga-tiga ni
Kalau kita sambungkan dia, satu, dua, apakah perkataan di atas ni? Agama, rukun agama. Ini agama. Itulah susunan dia. Dia jadi agama. Kalau kita buat tajuk ni apa? Nak ajak kawan-kawan berfikir sikit lah. Apa tajuk dia? Ada gambar labu, ada gambar labi, contohlah. Ada gambar Haji Bakhil, ada gambar Manisa. Cerita dia apa? Nasib si labu-labi. Contoh dia sebagai contoh ni. Sekarang ni kat sini, ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan dan dia ni adalah pecahan daripada agama. Apa nama ni? Tajuk dia apa? Rukun? Rukun agama. Rukun agama. Rukun agama. Rukun agama. Kalau rukun iman? Rukun agama. Kalau nak bagi tajuk lain, panggil apa? Tiang. Yang agama. Tunjang. Tunjang agama. Nak bagi tajuk lain, panggil apa? Asas. Asas agama. Nak bagi tajuk lain, panggil apa lagi? Usul agama. Nak bagi tajuk lain, panggil apa lagi? Saya dengar tadi. Apa? Tiang agama. Inilah tiang, inilah rukun. Okey. Nak bagi nama lain, panggil apa lagi? Tunggak. Nak panggil nama lain, nama apa lagi? Apa? Kita kata tadi. Banyak nama Asas. dia banyak nama. Asas agama. Rukun. Kalau rukun, apa perkataan yang selalu dikaitkan dengan rukun? Juzuk. Juzuk. Ha? Juzuk. Juzuk. Banyaknya nama dia. Ya. Banyak nama dia. Ulama menekankan berapa pentingnya benda ni untuk kita faham, kita belajar dan kita mengamalkan. Dengan rahmat Allah, moga kita dapat benda yang penting ni, nama dia agama. Din. Din. Al-Islam dinul hayat. Islam itu dinul hayat. Dinul hayat apa? Cara hidup. Laksanakan Islam secara kebulatan. Islam adalah cara hidup. Kat pondok nyanyi gitu. Islam is the way of life. Al-Islam dinul hayat. Ni kalau kita describe these four pecahan yang satu ni dalam satu perkataan, agama adalah satu perkataan. Apa? Kalau kita describe dalam satu perkataan je, memang panjang. Ini adalah apa? In other words, the definition. Undang-undang. Orang lain berebut jawab. Apa? Orang KKR tak jawab pula. Islam is a way of life. Peradaban
Cara hidup. Aturan. Perintah. Cara hidup. Atau Islam itu cara hidup. undang-undang. Undang-undang. Undang-undang atau perintah. Syarak. Ni. Okay. One word. One word. Zahir. Serah diri. Selamat. Penyerahan diri. Serah diri. Penyerahan. Serah. Penyerahan. Ini kalau one word. One word. Jangan dulu banyak-banyak dulu lah. Pening. One word dulu. Perlahan-lahan. Penyerahan. Apa pula terkeluar di kawasan ni? Oh, ni macam berlatih PowerPoint ni. Dulu kat office saya guna PowerPoint ni muntah. Rupanya ada kebaikan dia. Nak muntah. Iman? One word? Tasdik di hati. Apa? Akaid. Tasdik di hati. Akaid. Akidah. Akidah. Tasdik di hati. Lagi Kepercayaan. satu. Dia akidah tu cabang dia. Kepercayaan. Percaya. Iman apa? Iman Tasdik. adalah mutiara. Tentu. Mutiara. Keyakinan. Apa? Agama. Tasdik. Tasdik. Membenar hati. Tasdik. Apa yang ada lagi? Kat sini ada pergi kursus PowerPoint tak? Ada? Ada. Oh, semua dah pergi Excel kan? Excel, PowerPoint, Word. Kita dulu tak ada pergi kursus PowerPoint. Kat pandai kau belajar sendiri lah kat swasta tu. Terpaksa belajar. Ini one word. Elok. Ni elok. Elok. Ini dalam kitab Mimbar Munir kita pakai kitab kita kan? Ni elok. Dan diletak juga pada agihan ilmu. Agihan ilmu. Kalau segi agihan ilmu. Okey, saya nak pindah ni. Pindah dekat sebelah. Macam mana? Kopi. Ustaz, tasdik tu dalam BM membenarkan ke? Okey. Pula hilang ni. Kita buat kat sini. Ilmu covered by apa orang Melayu kata? Betul tak? Iman covered by tauhid. Kalau bahasa Melayu kata apa? Dirangkumi. Ilmu yang mengajar. Ilmu yang meliputi Merangkumi. merangkumi. Boleh tak? Benda nak fikir lah. Meliputi Okey. juga. Sikit.
Ini apa? Ini banyak kat mana? Rekod. Betul. Ini banyak kat mana? Tauhid. Ini banyak kat mana? Okey. Kita kena faham ni bukan. Okey. These three, what you call this? Fardu Ain. Ini fardu ain. Nampak ada cover kat sini. Kita kaitkan supaya kita nampak jelas benda dia. Ini nama dia fardu ain. Okey. Kan memahami. Fardu ni apa? One word. Wajib. Wajib. Ain ni apa? Tertentu. Satu perkataan. Tertentu. Tertentu. Okay. Tertentu. Tertentu apa? Tertentu pada setiap individu. Tertakluk. Dia ada individu tertentu boleh belajar. Another side of fardu ain ialah fardu apa? Tu fardu kifayah. Kalau ni belajar agama fardu ain pun ramai tak belajar. Kalau belajar agama fardu kifayah, fikir tak payahlah. Satu masjid orang belajar cukup lah. Wakil. Fardu kifayah dia kata. Tu jadi bingung tak sudah tu. Tak belajar. Okey. Ni wajib. Okey. Ni. Okey. Apa? Tertentu ni. Dekat apa? Mukallaf. Perkataan ni kena boleh sebut dah. Mukallaf. Mukallaf. Berapakah syarat mukallaf? Kita buat yang lengkap. Islam, Balik. Berakal. Berakal. berakal, maknanya make sure yang orang itu tiada padanya gila. Berakal. Balik. Okey. Lepas tu, Balik. balik. Tak tahu mana nak selit tinggi. Kalau nak nama masuk lagi, Sampai seruan. sampai seruan agama. Kira ni. Jaga pada cain tu. Okey. Tu tertentu. Tu tertentu. Kalau pembahagian kepada zahir dan batin.
Saya cepat Dengan cepat. Saya nak move cepat. Islam zahir, iman batin. Okey. Ini adalah urusan ini batin. Ini urusan batin. Dan ini adalah urusan zahir pada amalan-amalan Islam. Kat sini dia zahir. Kalau ni nama syariat, ni nama apa? Hakikat. Ini nama apa? Hakikat. Hakikat. Ibadat zahir dinama syariat. Ibadat batin dinamakan hakikat. Ada nasyid dulu ni. Kawan saya yang buat nasyid tu. Tapi tak popular nasyid tu. TV. Tapi dia buat bagus dia tunjuk saya. Okey ni. Jadi memahami benda ni dari segi ilmu ni penting. Supaya kita dapat amalkan betul. Ni nampak peranan. Apa peranan ni, kenapa ni penting, dekat mana. Kalau kita rajin belajar, rajin ngulang-ngulang, akhirnya kita boleh mahir. Okey, kalau saya tunjuk lagi satu. Perjalanan ni. Fill in the blank with the correct word. Makrifat. Tarikat. Tarikat. Ya apa? Dekat. Tarikat. Ni? Makrifat. Ni umpan ni apa? Makrifat. Bagaimana nak explain empat ni? Saya dah explain dulu kan? Ada Ini bot. saya ibaratkan apa? Bot. Apa? Jalan menuju Allah. Nanti apa ya? Perjalanan. Ini macam kapal yang kita banjir je. Okey. Izah. Boleh lahut. Kapal kesusahan. Naik. Kapal kertas tu. Sampan. Kapal Kapal tu. kertas. Ini. Alamak ni. Ni pemalang ni dia ni. Ibaratkan inilah dia dikatakan dulu Ustaz Samsul dulu dia explain dekat kami dia pakai macam inilah. Ini syariat. Jadi perjalanan pada syariat ni, ini Tarikat. semua perjalanan ni di atas sebuah atas laut. Perjalanan ni lah. Ini nama tarikat. Tarik ni jalan.
Tahu dulu kita pergi haji. Dia haj, tarik. Dia halau kita. Dekat makam Nabi, perlahan sekejap, nak doa nak sikit, tarik. Tu tarik tu lah. Tarik ni jalan. Jadi, dia bawa syariat ni, dibawa syariat ni dengan jalan. Jalan apa? Ada syariat yang wajib. Maksudnya ada jalan yang kita mesti buat. Ada syariat yang sunat. Ada jalan yang kita buat dengan cara sunat. Zikir, baca Quran, itu tak wajib. Sedekah, tak wajib. Tapi ada jalan syariat ni mesti buat. Zakat, puasa, haji kalau mampu. Tu nama dia membawa syariat ni dengan atas jalan tarikat. Ni tarik ni. Lepas tu ada orang masuk tarikat. Orang masuk tarikat. Dia ada guru dia. Dan guru dia memberi disiplin perjalanan dia ni dengan memberi dia zikir. Tapi kena hati-hati lah tengok juga benda ni. Takut nanti ada kesilapan. Syariat ni kena kukuh dulu. Barulah boleh membawa syariat ni pada arah yang betul. Tu tarikat. Untuk apa? Untuk dia sampai, dulu guru kata, ibaratkan satu pulau. Ni pulau. Ni pulau. Ni pulau ni. Ini perjalanan dia ni. Untuk menyampai pada hakikat. Hakikat apa? Hakikat agama tu sendiri. Akhirnya, bila sampai sini, dia jadilah dia mendapat satu benda yang sangat berharga dalam hati dia, kehidupan dia. Itu nama dia makrifat. Dia kenal lah Allah, dia tahulah ibadah, dia tahu Allah ni siapa, dia tahu diri siapa, dia tahu matlamat hidup dia macam mana, dia tahu apa yang penting core business dalam dia atau muka bumi. Apa benda yang dia kena tengok. Apa benda dia kena utamakan. Sekarang ni orang utamakan apa? Kerja, itu utamakan. Duit, harta, itu yang utamakan. Tapi dia tak kenal sebenarnya. Makrifat ni kenal. Makrifat dia kenal. Dia kenal tak apa benda, apa matlamat yang Allah jadikan. Apa Allah akan tanya dia nanti. Apa dia bertanggungjawabkan. Dia tak nampak. Kenapa? Dia tak bawa syariat dengan cara betul. Ini nama pulau ni nama apa? Hakikat. Pulau ni nama apa? Ini nama hakikat. Hakikat hidup pun tak nampak. Kenapa? Dia tak bawa syariat ni dengan kaedah yang betul. Dia tak bawa syariat ni dengan kaedah yang betul. Lepas tu, tarikat ni, ialah perjalanan ni, mendengar tarbiyah, mendengar kuliah, memahami isi kandung syariat, melaksanakan dengan betul. Lepas tu, kita dah cakap dulu ni kan, kat sini. Syarat orang beragama ada berapa? Syarat beragama dan kita tahu kata. Baru orang ni dikatakan dia ada agama. Ingat tak? Masa macam dah cerita lah kat ni. Dah cerita belum? Dah cerita belum? Dekat sini. Pulau online memang dah cerita lah. Ni apa? Kita buat ringkas ni. Tahu perintah. Okey. 2. Apa? Buat atau laksana perintah. Laksana perintah. Ikhlas mata-mata Allah. 3. Atas maksud redha atau ikhlas kerana Allah. Ni lepas tu mesti ada
mesti ada guru lah. Mesti ada guru yang membimbing dan mesti dapat panduan. Apa saja belajar agama ni mesti ada guru bimbing. Mesti ada panduan lah. Jadi 1, 2, 3 ni lah. Ni yang dikatakan apa? Syarat yang orang itu dikatakan beragama. Memiliki agama. Kalau tidak apa? Tak ada agama lah nak cakap. Kita dah cakap pun takut. Tak ada agama. Ya, tak ada agama. Ni saya nak besarkan lagi. Ini yang ada makcik tu cakap tu. Saya tak boleh lah belajar dengan ustaz. Makcik nak salin penat lah. Makcik tak ada salin, makcik dengar. Makcik dengar pun penat ke? Makcik dengar pun penat, salin pun penat, nak belajar apa? Tak apa, penat dalam taat. Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang. Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang. Ini semua jelas lah. Tak payah kita cakap pun tak apa. Jelas lah. Ini semua ni dia memerlukan apa? Sabar. Sabar. Hadas, Sabar. sabar. Boleh di rumah sabar. Ilmu. Belajar. Sabar. Memerlukan ni dia. Menuntut ilmu dan sabar. Ilmu. Betul lah. Dia perlukan ilmu. Maksudnya dia perlu hasilkan ilmu. Untuk tahu. Dah tahu mesti ada kehendak nak laksana. 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 Dia perlukan ilmu. Ini. Taruh belakang. Okey. Ni kerja yang dia kena buat. Dulu guru cakap, kita belajar dulu kan, guru tak tulis ni tau. Dia cakap kita apa? Kita cari tau, ni letak mana. Dah habis dah. Nanti sambung gitu. Gitu je. Ini kira macam orang kata, orang putih kata spoon feed. Tahu spoon feed. Ini buka mulut, ni dia. Kalau tak pandai juga, tak tahulah. Ini dikatakan, untuk tahu itu, dia memerlukan proses belajar. Ini asasnya, hakikatnya, dia memerlukan hidayatul ilmi. Dia kena dapat hidayah ilmu. Kalau tidak, dia memang tak belajar. Kita yang rajin belajar, kita yang istiqamah ni, kita tak sedar Allah bagi kita hidayatul ilmi. Hidayatul ilmu. Hidayatul ilmi. Ini yang guru cakap lah. Tak sedar tau. Kenapa tak sedar Allah ni lembut. Dia latif. Dia bangun dengan kita pun tak sedar. Betul tak? Kita bangun pukul 5. Tak sedar. Tak ada kata rasa goyang, orang panggil nama kita, tak ada. Kita buka. Tak sedar. Kamu juga tiba-tiba kita rasa, nak belajar. Tak sedar. Tak sedar punya Allah bagi hidayat pada bentuk ilmu. Ini nama apa? Laksana. Ni ada 2 lah. Okey, kita pecah dulu. Ni. Ada perintah yang merupakan suruhan. Dan ada perintah yang merupakan larangan. Kalau rajin mesti ada lagi 2. Suruhan ni ada berapa?
Aduh. Ada suruhan berbentuk Wajib. Ada suruhan berbentuk Sunat. ha. Larangan ni pecah dua lagi. Ada larangan berbentuk haram. Ada Haram. larangan berbentuk Makruh. itu satu larangan, satu suruhan, lagi satu pilihan. Pilihan tu nama apa? Harus. Pecah lah, pecah. Ini 3. Kalau dapat faham struktur ni, agak bagus lah. Ini nama ilmu lah. Ini apa pun tak tahu macam mana. Ini 3. Beruntunglah orang yang diberi faham. Okey. Nak buat apa Allah suruh, nak tinggal apa Allah larang. Ini memerlukan satu benda yang sangat mahal. Nama dia apa? Mujahadah. Taufik. Taufik. Ini taufik. Ini mengusahakan semata-mata mengharapkan reza Allah. Ni atau maksud reza Allah. Kalau kita kata ikhlas kerana Allah. Ni. Dan kita belajar pada ilmu tasawuf. Hanya ada pada satu hati yang bernama qalbun Salim. 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 Salim ni apa? Ya Rabbi Sejahtera. salim salimna. Sejahtera. Hatinya sejahtera. Qalbu salim ni hatinya sejahtera. Sejahtera daripada sifat-sifat Mazmumah. mazmumah. Jadi penerangan ni dia macam kadang-kadang dia tak tepi tau. Betul. Kalau kita kait ni patah balik sini, patah balik sini. Ni maknanya sejahtera daripada mazmumah. Kalau saya padam dari sini, boleh pilih blank tak? Saya padam. Isteri. Boleh buat tak? Boleh tak payah 3 hari. Naik tangga kan, bawa panggil, kau meeting masuk tak? Habis. Selesai. Saya tunggu 3 hari je. 3 hari tu lama. Okey. Memperkemaskan lagi. Kalau kita apa? Kita masih lagi tak dapat. Dia Hidayatul Ilmi ni dia kendak belajar. Kendak belajar. Maknanya sedar nak belajar. Bila boleh belajar, dia dapat apa? Taufik. Taufik. Hidayatul Ilmi dia rasa kena belajar lah. Tahu tak belajar? Dia satu step ahead. Satu lagi je. Tunggu taufik. Bila Allah letak taufik pada dia jadi penagih. Tahu penagih? Penagih dadah? Penagih? Penagih yang tidak memerlukan rawatan.
Dadah kena masuk pusat rawatan. Kena mandi air sejuk. Dah tengok lah dalam video dia umbat kan. Dia kan jadi penagih. Dia tak belajar satu hari dia rasa tak best lah. Apa pun dia tak kena ni. Tapi kalau orang tak ada taufik, dia tak belajar 2 tahun pun tak ada rasa apa-apa. Bukan 2 tahun sampai pencen tak belajar agama, dia tak ada rasa apa-apa. Jadi sebab tu ada dalam kitab berkata, wahai pecinta-pecinta ilmu. Kan sebut itu kan. Belajar ni sampai jatuh cinta. Tu jatuh cinta. Tu jatuh cinta. Sehari tak jumpa, sesaat tak lupa, kasihmu dinda di ambang syurga. Korang tak tahu lagu ni, korang muda. Tu orang cinta kan. Tak lupa. Tak, ada kelas ni, lupa lah. Tak cinta. Cinta dengan ilmu. Ingat kelas pukul 12. Oh, pagi 12, dah pukul 12. Oh, pukul 8, ingat pukul 12. Tak cinta. Kenapa? Lupa. Tapi kalau cinta, dia tahu, hari ni kelas ni, hari ni kelas ni. Tapi jadual dia tahu. Sehari tak jumpa, sesaat tak lupa. Ilmu ni kasih dia memang ambang syurga. Betul letak cinta pada dia, letak cinta pada ilmu Letak belajar, tengok, baca, seronok, faham, amal. Belajar, tengok, baca, seronok, faham, amal. Lepas tu, dah amal, ikhlaskan. Ikhlaskan amal, lepas tu, buang mati. Buang mati. Itu jadi amal soleh. Tapi kalau tak cinta lagi, kena dapatkan cinta lah. Allah yang memberi rasa cinta. Dan ilmu ni, dia sangat cerewet untuk mencintai seseorang. Ni guru kami cakap lah. Dia sangat cerewet. Dia tengok, bukan dia tengok kita kerja apa. Ni di 19 tak payah. Hidup susah. Bukan tu. Dia bukan tengok watak. Dia tengok watak. Dia bukan tengok kerjaan. Dia cinta ni di dekat hati. Jadi ilmu ni dia mula berlegar kepala. Lepas tu taufik. Dapat taufik. Konok belajar. Lepas tu dia nak cinta, dia tengok kita. Kita benar-benar tak nak dekat dia. Nak dekat dia tak? Kalau kita tak nak, itu yang dia kata cepedak atas angin. Kau tak nak, aku tak ingin. Dia akan bagi pantai 2 kerat, dia guru kata. Cepedak atas angin. Kau tak nak, aku tak ingin. Kenapa? Ilmu ni dia berjalan atas angin ni. Dia hanyalah mental exercise. Masuk sini, keluar sini. Tapi kalau dah cinta, macam kata Piramli, macam kata Sabariah, sekali hanya maut memisahkan kita. Betul. Betul. Kalau dah cinta dengan ilmu, sampai mati belajar tau. Saya pergi Phuket, pergi pondok, tengok makcik bawa kitab perukunan tu. Kitab perukunan tak? Perukunan, kitab dulu Sekarang tak pakai dalam perukunan tu. Pegang jalan bungkuk, buat beg. Perukunan ni kat luar. Nampak dia duduk kat satu pondok, dia tengah buka, lepas tu dia ambil beg, dia jalan. Bungkuk. Ini tahun 1991. Ada kawan tanya lah. Kawan ni dia tanya, dia cakap Thailand, lepas tu dia terjemah kat saya. Dia tanya apa? Makcik, kita apa tu? Perukunan, dia tunjuk lah. Cakap Thailand. Boleh cakap Melayu makcik ni, tapi tak berapa bagus lah. Belajar sampai mana? Sampai wuduk. Sekarang sampai wuduk. Makcik berapa lama kat sini? 20 tahun. Oh, baru baca wuduk? Tak, ini dah 6 kali khatam. Takkan 20 tahun dah baru sampai wuduk. Kitab ni dah 6 kali khatam. Dia kat Thailand lah dengan Ustaz Adam ni. Ustaz Adam ni yang terjemah kat kami. 6 kali khatam. Tahu? Makcik tu umur dia 86. Masih lagi 6 kali khatam untuk baca wuduk. Kenapa? Dia kata dia nak mati kat sini. Dah. Dia nak mati kat sini. Sebab dia dah cinta tau. Dah cinta. Dia dah nampak ilmu ni, gini ni, satu benda yang sangat mahal. Dah bungkuk lah. Dah sakit. Dia kata nak mati kat sini. Kita tengok, kita belajar bagaimana orang-orang ni rasa cinta daripada ilmu ni. Sangat dahsyat lah. Kita nak dapatkan benda tu. Tapi nak meminang ilmu ni, dia tengok kita lah. Macam mana? Kalau kita ada 6 yang disebut oleh Imam Ghazali,
Imam Syafi'i, apa ditunang tu? Ada cerdik, ada guru, ada belanja, ada sungguh. Masa yang lama. Masa yang zaman lama. masa yang lama. Sebelum tu ada apa? Tamak. 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 Belajar sana, belajar sini, nota sana, ambil buku sini, reference sini, gitu sini. Dengar pula kat internet, tambah-tambahan apa yang dikatakan rukun agama, dengar, oh tamak. Maka itulah pinangan kepada ilmu dan dia pun menjadi kekasih kita. Dia akan menjadi kekasih kita. Jadi sehari tak jumpa, sesaat tak lupa. Itu yang orang cinta kata tu. Sehari tak jumpa, sesaat tak lupa. Jadi dia dah jadi penagih tegar. Ya, penagih tegar. Tapi penagih pada kebaikan. Apa dia? Ilmu. Tu nak dapat tu, dia makan masa yang lama lah. Ada orang Allah bagi dia cepat. Allah bagi dia 2 kali dengar je, oh dia dah cinta. Ada orang tu. Ada orang dia dengar banyak kali pun sebab dia tak istiqamah, tak dapat cinta lagi. Ada orang dia dah mendapat cinta. Tetapi kadang-kadang cinta itu terhalang. Terhalang apa? Ujian. Suami tak seronok dia belajar agama. Bini tak seronok dia belajar agama. Dia dihalang oleh pekerjaan yang sangat sibuk. Itu ujian dalam percintaan. Kadang-kadang dia menyebabkan dia akhirnya dia lepaskan tali cinta yang telah terikat tu. Dan nak bercinta balik, nak meminang balik pada ilmu ni memang payah. Dia dah merajuk hati. Kenapa? Kita telah tinggalkan dia dan dia telah kecewa dengan kita. Ni guru-guru cakap tau, ni bukan saya cakap. Saya dulu dekat Masjid Negara, anak saya Fatimah lah tu, nombor 5. Dia nak temuruga. Dulu ada satu skim tau. Tunggu result, pergi masuk dekat apa? Masuk dekat Darul Quran. Hafal Quran lah, tak kira berapa yang dapat. Dulu ada satu skim. Lepas tu, bila dapat SPM result, kalau bagus, dia hantar kat satu universiti tanpa melupakan Quran. Itulah lebih kurang lah. Tapi anak saya tak dapat lah. Dia suruh baca satu muka, 45 minit, tutup, baca balik. Boleh? Satu muka baca, bukan keluar Allah tau, bukan ingat lain lah. Tu pendek-pendek kita hafal. Yang buku yang panjang-panjang ni, dia suruh baca, okey dia bagi 40 minit. Jadi budak-budak ni pergilah kat Menteri Negara tu, duduk ujung sana, ujung sini. Lepas tu dia bagi nama, tutup, baca. Itu antara ujian dia. Jadi, ustazah ni dia ada lah dengan ustaz, dengan suami dia datang. Dia yang banyak temuruga ni, ni ustazah Darul Quran ni lah. Ada saya tanya budak-budak ni, sementara tunggu anak saya ni, saya tanya, belajar kat mana dik? Darul Quran dia kata. Darul Quran. Macam budak remaja lah. Saya kata baca Quran satu hari berapa kali? Oh, banyak kali pakcik. Banyak kali baca Quran. Kenapa kena baca banyak kali Saja nak test. Dan saja nak dapat ilmu. Kita ni tua, kita ni sombong lah. Kau boleh cerita dengan pakcik tak? Tak nak kali tu. Biasalah. Betul. Dia kata, ustaz kata apa? Ustaz kata, Quran ni macam bercinta. Kalau kita tak dengan dia selalu, dia akan mengajuk. Dia kata itulah. Walaupun budak ni, saya rasa 14 tahun ni budak ni. Mungkin anak ustaz ke apa kan. Tapi perkataan ni saya ambil, saya rasa tersentak. Kenapa? Dia something yang different, tapi dia ada makna yang sangat besar. Dia kata macam untuk ilmu lah cik. Kalau kita tak rajin untuk ilmu, nanti ilmu ni mengajuk dengan kita. Oh, dia kata gitu tau. Dia kata ustaz cakap gitu. Betul lah. Kita sekali tak datang, kalau kita ikut kelas bersiri 2 kali tak datang, nanti syaitan kata, tak payahlah kau dah tinggal. Padahal boleh rujuk FB. Betul tak? Tak payahlah kau dah tinggal. Nanti kau cari kelas baru lah. Dia bagi satu proposal yang bodoh lah. Yang bodoh lah macam tu. Carilah kelas baru, tak jumpa. Tak apa. Cari kelas baru. Cari kelas baru, tak berkenan pula. Ustaz ni tak kelakar dia tu. Boleh jadi. Ustaz ni garang boleh jadi. Ustaz ni cepat Padahal ustaz yang diikut, ustazah yang diikut tu pun dah okey tu. Dia dah boleh faham. Tapi sebab dia tak istiqamah,
Kita lepas. Nak cari serupa macam yang dia faham ni bukan senang. Betul. Betul. Macam kita belajar lah kan. Bukan semua guru kita boleh faham. Ada guru kita ni lain watak. Guru marah sikit kita mengajuk. Ada guru ni dia tak marah. Kita kata tak tegas. Dia dah macam-macam lah. Komplikasi-komplikasi tu. Jadi jangan melepaskan cinta. Jangan lepaskan cinta berilmu ni. Inilah dikatakan cahaya yang suluh kita tunjuk jalan masuk syurga. Kalau kita lepaskan ni, habis lah. Tak ada cahaya lain. Ilmu itulah cahaya. Tak cahaya lain. Okey. Jadi ini syarat ni, kita faham. Okey. Lepas tu, ni. Saya dah cerita tak apa perbezaan dia dekat kelas ni. Okey. Di sini. Rukun iman all Saya dah the cerita time. tak apa difference dia? Ada 12. Ada? Okey. Ini kita dah cover tau. Bukan masyarakat ni kita dah cover habis. Ni dah habis. Yang ni ini nak kena belajar dekat fiqah. Ni nak kena belajar dekat fiqah. Kaedah menuntut. Ni kat fiqah. Ni 4. Ni 4 ni kat fiqah. Okey. Perkataan ni yang besar ni, ini nama dia iman ni. Dia ada syllabus yang perlu kita akan belajar nanti pelan-pelan, satu-satu. Dia bermula dengan apa? Definisi. Ini definisi. Lepas tu kita akan masuk pada memahami rukun. Wah, ini sangat panjang nanti. Maknanya apa? Apa maksud beriman pada Allah? Apa maksud beriman pada malaikat? Apa maksud beriman pada kitab? Ni. Ini memahami rukun. Ini satu yang sangat panjang. Tapi ada pilihan, dia belajar juga. Lepas tu kita akan belajar tahap-tahap iman. Ni. Ada 5. Apa? Iyan, taklid, iyan, hak, hakikat. Memang itulah. Saya pun tak apa dah. Ni tahap iman. Lepas tu budak dia hilang. Mana dia? Ni. Lepas tu cabang iman ada berapa? 70. Cabang iman. Ni. Lepas tu sini cara mendapatkan iman. Okey, pindah. Pak Mat. Cara mendapat iman. Mesti ada cara dia. Ni benteng. Ini perkara merosakkan iman.
Ni nama dia apa? Ridah. Tak tahu. Murtad. Ni. Lagi. Aku ingat kau orang pencin tak habis benda ni. Adi tak nampak Adi dia pencin lah. Adi kena datang tumpang lah. Tumpang. Kalau Adi tak nampak lah. Yang lain ni muda-muda. Apa ni? Lupa cakap lah. Apa? Mantan pemuda. Mantan pemuda. Apa? Saya nak cakap tadi, saya lupa. Okey. Tanda Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tanda kuat iman. Ini semua dalam kitab tauhid tau. Tanda seseorang itu kuat iman dia. Okey, lagi. Ilmu pasal iman ni banyak sangat. Sebab dia penting tau. Dia penting. Tanda lemah iman ada tak, Ustaz? Apa? Tanda lemah iman. Tanda lemah iman? Ada tak? Tak ada. Memang tak ada. Itu orang cakap bini aku. Cik. Iyalah tu. Cik, janganlah begitu. Jealous. Cik. Sehari tak jumpa, sesaat tak lupa, kasihmu dindir di ambang syurga. Cik. Aduh. Oh, salali. Kali Ahmad Nisfu datang, bawa senapang. Ni memisahkan kau. Wah, jom Ahmad Nisfu. Apa? Ni apa? Tengok, dah sebut bini aku, lupa dah ni. Apa tadi? Dah sebut apa tadi? Tanda kuat iman, definisi, merosakkan, ada satu lah. Syarat sah. Beza. Allah, Alhamdulillah. Dah tu kan. Dia Perbezaan dia Islam dan tak iman. campur lah. Dia tak boleh join tau. Kalau saya cakap tu benda kalau saya cakap benda lain dia tu dah pasal balik tau. Ni saya dah perasan lah. Dah 2 tahun dah. Dah perasan dah 2 tahun. Lepas tu kalau bagi motivasi ceramah depan-depan orang protokol kan, saya tak boleh stop. Saya kena betul-betul. Kalau saya tegur, habis saya lupa lah. Atau saya catat lah. Kalau catat pun tak tengok. Catat juga kadang kunci. Saya tak tengok, saya tak tengok. Jadi perangai gitu. Beza Islam dan iman. kan? Islam dan iman. Islam iman ni. Islam dan iman. Dia selalu disebut Islam dulu. Islam dan iman. Okey. Ini ada berapa ni? 2, 4, 6, 8, 9 silibus. Silibus apa bahasa Melayu? Silabi. Apa? Silabi. Sukatan. Sukatan. Sukatan, Ustaz. Kan kalau Oh no, silabi. centralisasi apa? Koordinasi. Saya tengok van Pekeso, saya ngajar kat Pekeso. Apa dia tulis beriman di luar expectation. Expectation ni dia melayukan apa? Ekspektasi. Senang je. Apa shinfi? Saya kadang tak setuju lah. Melayu ni macam kurang bahasa kan. Betul tak? Melayu yang kaya bahasanya. Betul cakap. Patut Tapi kita ni jangkaan tu. malas nak mencari, kita banyak pakai bahasa bangsa yang pernah menjajah kita. Wah. Yang kadang-kadang kita jadi semangat macam tu. Bonda senyum riang menerima bahtera merdeka. Tak. Tapi bahasa ni kita banyak pakai je macam mana tak? Memang gitulah. Itulah cerita dia, tak apalah. Asal dia boleh menambah kebaikan pada kefahaman kita, buatlah, tak apa. Okey. Ni. Kita definisi, kita dah belajar. Next.
akan datang ni. Bab ni. Okey. Allahu Akbar. Next, ialah ni. Follow lah saya. Follow saya. InsyaAllah. Atau belajar dengan sesiapa pun tak apa. Follow Tapi Ustaz, dia- follow. Bukan follow dekat IG. Tu artis. We Follow follow. kat ilmu ni lah. Follow kat ilmu ni. Subscribe. Moga-moga Allah sempatkan kita belajar dan mempukuhkan iman kita dan Allah panggil kita pulang di saat iman kita di kemuncak tinggi. Itulah harapan kita. Kalau kita belajar ni nak tingkatkan iman lah. Nak memahami, nak meningkatkan iman. Ini yang dia berbalik sebenarnya dalam kubur nanti. Keyakinan yang benar-benar, yang jitu, yang jazam, tak goyang. Jadi itu yang ulama susun ni benda ni dalam kitab-kitab mereka. Saya akan tunjuk dalam bentuk slide. InsyaAllah. Kebanyakannya nota dah ada ni. Cuma transfer je. Okey, cukuplah. Ni korang nak kerja. Lebih. Adi cuti ni? Ni? Cuti? Aku dengan Adi tak apa. Korang lah nak kerja. Okey dah. Ada soalan? Tanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.